أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan kitab, dengan pahala yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Dr. Aib bin Abdullah Al-Qarni yang telah mengarang kitab Al-Tahzan. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana yang telah dikarang kitab ini oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam bab yang ke-14. Bab yang ke-14 membicarakan mengenai lapangkan dada anda dengan beruzlah. Lapangkan dada anda dengan beruzlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri daripada kejahatan dan pelaku kejahatan tadi. Orang-orang yang banyak waktu kosong, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat huru-hara. Dengan begitu, jiwa anda akan selalu terkawal, hati menjadi tenang dan sejuk, fikiran selalu jernih, dan anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Jadi perkara yang ke-14 ni Syekh nak menengahkan kepada kita, dijelaskan, dibahaskan betapa besar dan kepentingan beruzlah. Uzlah ni apa? Uzlah ni iaitu menyendiri, tak menyibukkan diri dengan orang. Lebih-lebih lagi, orang yang nak kita hadapi ataupun nak depani itu orang yang melakukan perkara-perkara maksiat, ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Apatah lagi dia menjadi sebab untuk membuatkan kita terganggu, lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang begitu di sekeliling kita, maka beruzlah, bersendirian itu lebih baik daripada kita bercampur dan bergaul. Jika kita bergaul dan bercampur tadi tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat, bahkan mendatangkan kemudaratan, maka uzlah. Apa maksud uzlah? Iaitu bersendirian, menyendiri. Menyendiri dekat sini bukan menyendiri dalam erti kata keresumbang. Orang Melayu kita pun bila menyendiri, tak bergaul dengan orang, tak bermasyarakat, dia kata keresumbang. Yang dimaksud dengan uzlah, menyendiri dekat sini, iaitu mengasingkan diri daripada kelompok manusia yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat. Dalam tu banyak maksiat.
Maksiat ni tak semestinya berzina, minum arak, mengumpat, mengadu domba, fitnah. Kita datang satu kelompok, kelompok tu banyak mengumpat dosa besar. Mengadu domba, melaga-lagakan, cerita pasal orang, kisah kalau benar mengumpat, kalau cerita tu tak betul panggil fitnah. Tak betul cerita, fitnah. Betul cerita, mengumpat. Jadi kalau perkara ni wujud dalam satu-satu kelompok, maka menyendiri itu lebih baik daripada kita duduk bersama dengan kelompok tadi. Itu jauh lebih baik. Orang Melayu kata keresumbang. Keresumbang tu maksudnya memang dia tak bergaul dengan orang, menyendiri juga. Tapi menyendiri kat situ sampaikan tempat yang betul-betul membawa manfaat dan kebaikan tu pun, bermasyarakat pun tidak ada pada dia. Ini yang dikatakan keresumbang. Dan perkara ni, beruzlah ni, mak ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, telah diamalkan daripada dulu kala lagi, daripada kalangan para nabi dan para rasul, dan juga orang-orang soleh. Contohnya kita lihat bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS. Nabi Allah Musa AS, dia nak bertemu dengan Allah, dia beruzlah bersama dengan Allah ketika itu selama 40 hari 40 malam. Ditinggalkan masyarakat dia ataupun Bani Israel ketika itu bersama dengan Nabi Allah Harun AS. Jadi selama 40 hari 40 malam dia duduk dekat atas bukit Tursina tu, dia bersama dengan Allah, bermendiri. Begitu juga kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi sampai 300 tahun. Pemuda Ashabul Kahfi tu, ayah-ayah, dia melarikan diri ataupun menyendiri, duduk mengasingkan diri daripada masyarakat ketika itu, dan juga raja. Kerana raja dan masyarakat ketika itu mempunyai raja yang zalim dan masyarakat yang sangat-sangat rosak dengan mensyirikkan Allah SWT. Lalu mereka mengasingkan diri, duduk dalam gua. Kerana apa? Kerana ditakuti, takut rosak keimanan mereka pada Allah SWT. Lalu dia menyendiri dan Allah tidurkan mereka sehingga 300 tahun. 300 tahun Allah Ta'ala tidurkan mereka. Begitu juga kisah Nabi Allah Uzair. Kisah Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair ni umat kepada Nabi Allah Musa AS. Dia mengamalkan kitab Injil, Zabur, Taurat. Kitab Taurat. Taurat Nabi Allah Musa. Raja ketika itu Raja Burtusa. Kalau tak silap saya, cara nak sebut pun susah. Cuma Raja Burtusa ni mengikut riwayat daripada hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Rasulullah SAW sebut tentang Raja Burtusa ni. Raja Burtusa ni di antara 4 raja yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut raja yang besar, yang hebat dalam dunia ni ada 4. 2 beriman dan 2 tidak beriman. 2 yang tidak beriman, satunya Burtusa dan satunya Namrud. Namrud dan juga Burtusa. Dan Burtusa ni adalah raja di zaman Nabi Allah Uzair. Dia siapa lawan dia yang bercanggah dengan kemahuan dia, maka dia akan perangi baik sama ada individu ataupun kaum. Jadi salah seorang yang ditangkap oleh Raja Burtusa ni iaitu Nabi Allah Uzair. Kerana Nabi Allah Uzair ini, dia satu-satu orang ketika itu yang masih kekal ada, Allah panjangkan usia dia, yang mengamalkan dan menghafaz kitab Taurat. Akhirnya dipenjara. Sehinggalah sampai satu ketika Nabi Allah Uzair ni dibebaskan. Jadi bila dibebaskan, dia pun balik ke rumah, dia siapkan bekalan. Siapkan bekalan, dan bekalan tu ada 3 benda. Pertama susu, yang kedua
buah anggur, dan yang ketiga roti. Ni kisah ni Allah Ta'ala cerita sendiri dalam surah Al-Baqarah. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Satu ayat je. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Allah Uzair AS. Jadi disiapkan bekalan dia tadi, dia letak atas keldai dia, dia pun tarik. Kenapa? Kerana dia nak pergi beruzlah, nak pergi menyendiri. Kenapa? Kerana ketika tu dia duduk dalam situasi keadaan raja yang zalim dan masyarakat yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tinggalkan rumah dia dalam keadaan rumah dia diduduki oleh seorang khadam. Dia ada seorang pembantu perempuan yang jaga rumah dia. Waktu tu pembantu perempuan dia ada riwayat kata sebut 18 tahun dan disebut kata 20 tahun. Dia pun berlalu pergi keluar tinggalkan rumah. Sampai dekat satu kampung, dia lalu satu kampung, dia mendapati kampung tu dalam keadaan hancur. Manusia bergelimpangan mati, dibunuh. Bangunan-bangunan runtuh. Sebabkan mereka lawan Raja Burtusa tadi. Jadi diserang, mati, hancur. Jadi terdetik dalam hati Nabi Allah Uzair AS. Bagaimana Allah SWT menghidupkan manusia yang mati, dan bagaimana Allah Ta'ala bangunkan semula bangunan-bangunan yang runtuh. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, au kalladhi marra ala qaryatin. Ketika mana Nabi Allah Uzair ni lalu qaryatin, satu kampung, qaryah. Wahya khawiyatun ala urushiha. Allah Ta'ala cerita satu demi satu. Sampailah lepas terdetik tadi tu, dia pun berlalu pergi. Dia berjalan. Ketika tu mak ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, matahari yang sangat terik. Tengah hari. Orang Melayu kita kata tengah hari buta. Pukul 12. Jadi kerana terlalu terik tadi itu, dia nampak satu pohon yang sangat rendang, besar. Lalu dia tarik keldai dia tadi, berhenti. Dia tambat keldai dia dekat pohon tadi. Kemudian dia turunkan bekalan dia. Dia pun duduk, dia buka bekalan dia, dia perah air anggur. Dia perah buah anggur tadi sehingga jadi air. Lalu dia ambil roti dia. Dia tuang susu dia sambil dia minum anggur dia tadi, rotinya tadi dia celup dekat dalam susu dia makan. Kita kan kalau terlalu terik sangat matahari tu ngantuk. Jadi ngantuk. Dia pun sambil makan tadi, dia sandar dekat pokok besar rimbun tadi, tertidur. Jadi waktu Nabi Allah Uzair AS ni tertidur ayah, Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israel turun ke bumi. Siapa malaikat Israel? Malaikat cabut nyawa. Allah perintah kepada malaikat Israel turun, ambil roh Nabi Allah Uzair, naikkan ke langit. Naik, turun. Ketika dia tidur tadi, dia ambil roh, cabur roh tadi, bawa naik ke langit. Duduk di langit sampailah genap hari yang ke-100 tahun. Bukan 100 hari, hari yang ke-100 tahun. Yang Allah Ta'ala sebut dekat dalam ayat tu 100 tahun. Pada hari yang ke-100 tahun tu, Allah perintahkan kepada malaikat Israel supaya turun, dimasukkan semula roh tadi dalam jasad Nabi Allah Uzair. Waktu selesai dimasukkan roh tadi, malaikat Israel itu duduk tepi dia. Lalu ketika itu, bila tersedar saja Nabi Allah Uzair, malaikat Israel pun bertanya, Allah perintah malaikat Israel bertanya pada Nabi Allah Uzair. Ditanya, wahai Uzair, kau dah tidur berapa lama? Nabi Allah Uzair, dia bila tengok dalam keadaan termanggu, tercengang-cengang, kan baru bangun tidur. Jadi dalam keadaan tiba-tiba dia terkejut tengok malaikat Israel ada. Tanya pula, berapa hari dah kau tidur? Berapa lama dah kau tidur, wahai Uzair? Jadi waktu tu Nabi Allah Uzair dia pandang ke langit. Bila dia tengok langit, dia dapati matahari sudah tergeser. Bila tergeser saja mungkin dalam zuhur ataupun lebih kurang dalam pukul 3. Lalu Nabi Allah Uzair jawab, mungkin aku tidur dah setengah hari ataupun 1 hari. Dia kata. Kenapa dia jawab setengah hari 1 hari? Dia kata setengah hari itu mungkin disebabkan matahari yang tergeser
Dan kemudian kenapa dia kata mungkin juga 1 hari? Kerana dia rasa penat sangat badan dia. Kan tubuh kita ni bila tidur yang terlalu lama rasa letih. Jadi dia rasa letih sangat. Nak kata setengah hari tapi macam lelapnya lama sangat. Jadi yang dia kata mungkin setengah hari ataupun mungkin 1 hari. Lalu malaikat Israel kata, wahai Uzair, engkau tidak tidur selama setengah hari maupun 1 hari. Kalau bukan setengah hari, bukan 1 hari, habis berapa lama aku tidur? Israel kata, kau telah tidur selama 100 tahun. Bila sebut je 100 tahun, Nabi Allah Uzair kata, mana mungkin 100 tahun, dia kata. Cuba kau tengok. Dia tengok sebelah kanan dia. Kerana dia terlihat bahawa di depan dia tadi yang sebelum dia tidur dulu kan ada air susu, ada perahan anggur dan juga roti. Jadi ketiga-tiganya tu baik. Tak rosak. Malaikat Nabi Allah Uzair kata, wahai Israel, kau tengok roti aku baik, susu aku elok, buah anggur yang aku perah, air anggur yang aku perah ni pun masih elok. Lalu Israel kata, wahai Uzair, kau tengok sebelah kiri kau. Tu yang bila dia tengok sebelah kiri je, dia terkejut. Kerana dia mendapati keldai yang dia bawa hari tu dah tinggal tulang. Tinggal tulang bah, kering. Tulang je yang tinggal. Bukan hidup, tulang mati. Tak ada apa-apa dah. Jadi bila dia tengok aja keldai dia yang tinggal tulang tadi, itulah baru dia kata benarlah. Aku dah ditidurkan selama 100 tahun. Wahai Uzair, Allah perintahkan kepada engkau supaya engkau lihat keldai engkau. Bagaimana Allah hidupkan semula keldai tadi. Sebagaimana yang kau pernah tanya satu ketika dahulu. Bagaimana Allah menghidupkan semula orang yang telah mati. Dan bagaimana Allah membina semula bangunan-bangunan yang telah runtuh. Maka Nabi Allah Uzair tengok. Lalu dengan izin Allah SWT, tulang-tulang tadi yang duduk selonggok tu, lalu berdirilah tulang-tulang tadi dah bercantum. Pertama sekali bila dia dah bercantum tu otot-otot pun terbina, kemudian lapisan-lapisan tadi sampailah saraf-saraf dia terbina, kemudian daging-daging, urat-urat, lepas tu naiklah sampai terakhir kulit. Bila selesai sekali semua tadi dah tumbuh jadi seekor keldai, Allah tiupkan semula roh keldai tadi. Sehingga keldai tadi mulalah bergerak-gerak. Lalu ketika itu Nabi Allah Uzair kata, benarlah Allah itu maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan. Allah hidup, Allah menghidupkan dengan apa? Allah hidupkan dengan sifat. Ni soalan. Dia cerita panjang, sedap dah dengar. Bagi soalan sikit. Kan salah satu sifat Allah, hayyun. Hidup. Betul tak? Tetapi hidup dekat situ, adakah Allah menghidupkan? Tak. Sifat hayy, hidup tersebut, hayy itu sifat hidup yang ada hanya pada Allah. Jadi Allah menghidupkan itu pula dengan sifat apa? Allah menghidupkan dengan sifat qudrah dia. Allah menghidupkan dengan sifat qudrah dan Allah menghidupkan dengan sifat iradah. Sebab kalau kita ngaji kita akidah secara terperinci, maka ada pembahagian-pembahagian sifat yang akhirnya kita ketahui bahawa hayyun itu bukan bermakna dengan menghidupkan, tetapi dengan makna hidup, dan hidup tersebut hanya pada Allah. Habis kita hidup pula macam mana? Kita hidup, Allah hidupkan kita dengan sifat qudrah, dengan makna kuasa, dan juga Allah hidupkan kita dengan sifat iradah, dengan makna kehendak. Ini dia. Jadi hidup. Lalu Nabi Allah Uzair kata, benarlah Allah Ta'ala itu maha menghidupkan. Jadi bila selesai tadi, malaikat Israel pun naik semula ke langit. Nabi Allah Uzair pun kemas balik bekalan dia tadi, dia letak atas keldai dia, dia pun tarik keldai dia. Dia tarik keldai dia, dia nak balik semula ke rumah. Dah 100 tahun. Kalau bahasa kita tu dah 100 tahun, dia beruzlah, menyendiri secara tak langsung, Allah tidurkan dia. Sebagaimana Ashabul Kahfi tadi. Lalu akhirnya ketika di tengah perjalanan, dia mendapati bahawa kampung yang 100 tahun dulu dia dapati runtuh
dan manusia yang bergelimpangan mati tadi, ketika itu kampung tadi dalam keadaan sangat cantik dan aman. Kemudian manusia mula hidup sebagaimana biasa dan nampak sangat tenteram dan bahagia. Lalu ditanya, wahai penduduk, wahai lelaki, siapa sekarang raja? Ketika itu rupanya Allah dah jatuhkan Burtusa. Tidak lagi bawah pemerintahan Burtusa. Kemudian dia pun berlalu pergi sampailah ke rumah dia. Sampai ke rumah dia, dia jumpa seorang makcik tua dalam keadaan sedang menyapu. Nyapu depan rumah. Dia tanya, wahai makcik, ni rumah Uzair? Ya benar, ni rumah Uzair, dia kata. Uzair ke mana? Uzair keluar 100 tahun dulu, perginya Uzair tak kembali-kembali dan kami tak tahu ke mana Uzair. Begini makcik, saya Uzair, dia kata. Makcik itu tua, kemudian buta. Berapa usia dia? 120 tahun. 120 tahun. Allah panjangkan usia makcik tadi. Lalu Uzair kata, Nabi Allah Uzair kata, makcik, saya Uzair. Makcik itu kata, tak. Dia kata, mana mungkin. Uzair dah hilang. Nabi Allah Uzair AS dah hilang 100 tahun dulu. Tak, mana mungkin. Nabi Allah Uzair kata, ya benar, saya Uzair. Sayalah yang 100 tahun dulu pergi. Tak kembali, dia kata. Lalu makcik itu kata, kalau benar kau Nabi Allah Uzair, tolong doa pada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit buta aku, supaya aku dapat melihat dan aku membenarkan jika benar engkau adalah Uzair. Lalu Nabi Allah Uzair pun berdoa pada Allah SWT, minta pada Allah supaya Allah sembuhkan mata makcik tadi, kembalikan penglihatan dia. Dengan izin Allah SWT, penglihatan makcik tadi dikembalikan, makcik tadi pun boleh tengok. Bila dia tengok saja dapat melihat, tengok-tengok benar Nabi Allah Uzair. Lalu bila benar, dia kata Nabi Allah Uzair, benarlah kau Uzair. Siapa makcik tadi? Makcik tadi khadam Nabi Allah Uzair yang ditinggalkan sewaktu usia 18 dengan 19 tahun. Khadam dia. Apa hikmah Allah panjangkan usia Nabi Allah Uzair? Apa hikmah Allah panjangkan usia makcik tadi? Allah panjangkan usia makcik tadi kerana nak membenarkan Nabi Allah Uzair. Dan kenapa pula Nabi Allah Uzair itu diperpanjangkan usia dia? Bila tika mana makcik tadi boleh melihat saja dan membenarkan Nabi Allah Uzair, makcik tadi bawa Nabi Allah Uzair pergi kepada masyarakat Bani Israel. Bila bawa ke sana, lalu ketika itu Nabi Allah Uzair rupanya Allah panjangkan usianya bertujuan untuk menulis semula kitab Injil, kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi Allah Musa AS itu terhenti dan terhapus. Kerana Burtusa dapati siapa sahaja yang menghafal, yang mengamal, yang beriman dengan kitab Taurat Nabi Allah Musa, pasti dibunuh. Jadi Allah panjangkan Nabi Allah Uzair ini supaya menulis semula kitab Taurat tadi dan dapat disampai dan diamalkan semula oleh Bani Israel. Setelah 100 tahun Allah jatuhkan kerajaan Burtusa. Ini penting uzlah. Dan uzlah ni juga berlaku kepada Nabi SAW. 3 tahun sebelum Allah SWT mengangkat Nabi SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, maka ketika itu berulang alik Nabi ke Gua Hira. Gua Hira 3 tahun. Jauh tak jauh. Hari ni cuba bayangkan kalau kita pergi umrah, mesti salah satu program ialah ziarah Gua Hira. Saya dah 3 kali alhamdulillah dengan izin Allah pergi umrah, tapi 3 kali itu juga tak naik lagi Gua Hira. Cuba bayangkan, bila sampai je dekat kaki bukit Gua Hira tu, pandang ke atas, ya Allah, hebatnya Rasulullah. Tak ternaik rasa. Satu, tinggi. Yang kedua, rasa kecut perut. Jadi memang tak ternaik, tinggi. Saya tak boleh tengok benda tinggi. Masya Allah. Saya tak boleh bayangkan bagaimana hebatnya perjalanan Rasulullah berulang alik. Hebat tak hebat Rasulullah SAW berulang alik daripada Gua Hira ke Mekah? Jauh lebih hebat, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Rasulullah tak balik, maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha akan menyusung naik ke Gua Hira hantar bekalan. 3 tahun bukannya 3 bulan, bukan 6 bulan, 3 tahun. Riwayat menyebutkan
Rasulullah dah mula beruzlah. Dia menyendiri, mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliah yang semakin lama semakin memuncak sifat kesyirikan dan sifat jahiliah mereka, sehingga Allah sentuh hati Nabi supaya Nabi beruzlah, mengasingkan diri. Bersihkan hati, bersihkan minda, bersihkan roh, supaya sampai cukup masa bersedia untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebenaran dia tak akan masuk pada hati yang kotor. Kebenaran, kebaikan dia tak akan masuk pada hati yang kotor. Kita duduk dalam masyarakat, dalam satu kelompok yang terlalu banyak maksiat. Maksiat ni bukan maksiat macam minum arak, berzina, berjudi. Cukup dengan maksiat-maksiat biasa, rutin masyarakat kita. Mengumpat, fitnah, mengadu domba. Ni lagi-lagi nak dekat pilihan raya ni, Masya Allah, takut. Takut kita. Fitnah tu dah jadi zikrullah, zikir. Dah macam zikir dah. Ya? Benda tak ada diadakan, benda ada dicerita, jadi umpat. Jadi mengasingkan diri. Mengasingkan diri tadi daripada perkara-perkara tadi, supaya hati kita tadi terpelihara daripada maksiat, dan Allah bersihkan, hidupkan hati tadi supaya masuk perkara-perkara baik. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW 3 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, beruzlah, mengasingkan diri supaya persediaan hati Rasulullah, nurani roh Nabi dan juga pemikiran Nabi dapat menerima wahyu yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengasingkan diri, uzlah daripada semua hal yang melalaikan manusia daripada kebaikan dan ketaatan, merupakan ubat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujarapan oleh para ahli pengubatan hati. Tak ada ubat hati yang jauh lebih baik kecuali beruzlah. Tu Syekh kata. Tak ada ubat hati. Kita ni, Nabi SAW sebut apa? Dalam setiap tubuh anak Adam ni apa? Ada segetul darah. Jika segetul darah tadi baik, maka tubuh tadi baik. Jika seketul darah tadi tak baik, maka tubuh tadi tak baik. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dikatakan seketul darah tadi? Lalu Rasulullah SAW jawab, seketul darah itu ialah hati, qalbun. Hati ni baik, Nabi kata, maka tubuh baik. Para ulama memperincikan yang dimaksudkan dengan tubuh baik tadi, baik sama ada ruhi, nurani, dalaman ataupun lahiriah. Mengandungi kedua-dua keadaan. Baik sama ada dalaman. Dalaman mana? Hati, pemikiran, roh, semua tu. Luaran, jasadi, jasad. Yang kita duk nampak. Maka kunci kebaikan pada roh dan juga jasmani tadi, ruhi dan jasmani, adalah kuncinya hati. Jadi hati ni kena baik. Hati ni pula, baik tak baik, dia melihat pula keadaan sekeliling. Kalau kita duduk dalam kelompok orang baik, bercakap, mendengar benda yang baik, melihat perkara yang baik, lalu sehinggakan berkata yang baik, maka dia membantu untuk hati tadi, hati yang baik. Tapi kalau katalah sekeliling tu tak baik, sekeliling yang suka mengumpat, suka mengeji, suka su'uzan, sangka buruk, bercakap benda-benda kosong, cakap benda-benda lara, benda yang tak faedah, benda yang melalaikan, apatah lagi bercerita tentang harta, kebendaan. Orang duk sibuk mengejar-ngejar dunia, berlumba-lumba, engkau ada apa, aku ada apa, engkau ada apa, aku ada apa, engkau ada apa, aku ada apa. Lalu akhirnya dengan situasi keadaan sebegini, mendengar, melihat, akhirnya hati tadi sakit. Itu sebabnya kadang-kadang ada ketika kita tak boleh nak elak. Kita tak boleh nak elak dengan situasi keadaan sebegini. Pergi salah, tak pergi salah. Pergi salah. Tak jumpa kawan-kawan, kan dia kata kera sumbang.
Tak pergi pula sekarang datang penyakit. Jadi cara macam mana? Ada sebahagian ulama mengajar kepada kita supaya dengan situasi keadaan tadi perlu diubat dengan segera, dan keadaan maksiat yang berapa persen kita lihat tadi perlu digantikan dengan ubat yang jauh berpersen-persen lebih besar daripada itu. Contoh, kita pergi duduk dengan kawan-kawan, duduk menyembang katalah sejam. Lalu balik kena ubat balik hati tadi dengan zikir, istighfar, selawat ataupun baca Quran setidak-tidaknya 3 jam. Maknanya digandakan lagi hati tadi supaya hati tadi diberi makan makanan yang baik untuk dipanggil apa? Bukan proses. Dicuci balik kotor-kotor tadi. Yang kita makan kambing. Kita makan kambing, ada darah tinggi. Jadi nak ni balik, nak cover balik lemak-lemak kambing tadi tu, lemak-lemak daging tadi tu, kita pun lah minum air lemon, minum air limau untuk proses buang balik lemak-lemak tadi. Begitulah keadaan bagaimana para ulama sufi, mereka mengajar dan memberikan gambaran kepada kita supaya dapat mengubati balik penyakit hati tadi. Azan.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh menyambung lagi kata-katanya. Banyak cara untuk menjauhkan diri daripada kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu yang menyuntikkan wawasan baru ke dalam akal fikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan keadaan takut kepada Allah, dan juga menghadiri majlis-majlis pertaubatan, majlis-majlis taubat, istighfar, zikir. Betapapun perkumpulan ataupun majlis yang terpuji dan patut dikunjungi adalah digunakan untuk menjalankan solat berjemaah, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ataupun untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu, hindarilah majlis-majlis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit anda, tangisilah kesalahan anda dan jagalah lidah anda. Semoga dengan itu rumah anda dapat membahagikan hati anda. Ini cadangan daripada Syekh kepada kita. Salah satu jalan untuk memperbaiki hati supaya hati tadi senantiasa baik, iaitu dengan mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, solat berjemaah. Itu semua penting. Tetapi jangan dalam masa yang sama, jangan menghadiri satu tempat yang boleh mengundang kemaksiatan ataupun menjadi punca kepada sebab matinya hati, yang membuatkan hati kita mati. Kenapa kita bicara tentang hati mati? Ini persoalan dia. Perkara yang paling ditakuti bila hati mati disebut oleh para ulama, iaitu terhijab hati kita daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tadi terhijab, tak ada sentuhan ataupun bisikan taufik dan hidayah. Kita hidup ni mak, ialah perlukan taufik dan hidayah. Allah tiup pada hati kita, pergi solat berjemaah, melakukan kebaikan, zikir, baca Quran. Itu sentuhan-sentuhan Allah kepada kita untuk melakukan kebaikan yang dipanggil taufik dan hidayah. Macam mana nak dapat perkara ni? Hati kena baik. Hati tu kena sihat. Hati tak boleh sakit. Bila hati sakit, berpunca daripada maksiat, maka hati tadi tak ada sentuhan, tak ada tiupan taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan. Itu sebabnya penting datang majlis ilmu, solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir untuk hidupkan hati tadi. Penting. Sebab kalau hati mati, maka terhijab daripada segala kebaikan-kebaikan tadi. Begitu juga bila tika mana hati mati, tidak ada sentuhan taufik dan hidayah. Selepas daripada itu, yang paling kita takuti ialah kehidupan yang kita lalui dan kita depani ini tidak ada panduan daripada Allah, dan akhirnya hati kita duduk dalam keadaan keluh kesah. Keluh kesah. Sedangkan kita berjalan atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa yang kita harapkan ialah kebahagiaan, walaupun hakikat kebahagiaan itu di akhirat. Tetapi atas dunia ni sahaja kita perlukan hati yang tenang untuk kita depani kehidupan. Setiap langkah kita tu langkah yang mengandungi hati-hati yang tenang. Dengan hati yang tenang tadilah kita boleh membuat sesuatu perkara dalam keadaan baik, tidak tergopoh-gapah, membuat keputusan-keputusan yang baik, keputusan yang terarah, yang terpandu dengan hati tadi. Jadi itu sebabnya kenapa sangat-sangat diberikan penekanan tentang penjagaan dan pemeliharaan hati tersebut, supaya dengan hati yang baik dapat mendepani kehidupan dengan keadaan baik. Sebesar mana sekalipun musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kalau hati tadi baik, maka kita akan rasa bahagia di dalam mendepani musibah tersebut dan dekat manis bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau katalah hati tak baik, sekecil mana dan sehalus mana mungkin baik pada mata sesuatu tersebut nampak baik, tapi sebabkan hati tak baik, maka dia akan depani sesuatu tadi pun dengan dalam keadaan tidak baik. Itu sebabnya salah satu usaha ialah dengan beruzlah, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kepada sebab matinya hati. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala supaya Allah berikan kita senantiasa taufik dan hidayah, inayah, dan kita harapkan Allah jaga dan pelihara hati kita, diberikan pimpinan dan dijauhkan kita daripada maksiat
lebih-lebih lagi perkara-perkara yang boleh mengundang kepada datangnya kemurkaan Allah SWT kepada kita, pasangan kita, anak keturunan dan masyarakat kita. Semoga kita semua berada dalam kebaikan Allah di dunia dan kebaikan Allah SWT di akhirat lebih-lebih lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan satu al subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة جماعة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.